Negara Brunei Darussalam dan Australia merakamkan rasa penghargaan atas hubungan erat dan kerjasama di antara kedua-dua buah negara yang terjalin sejak lamanya dan berharap ianya akan terus kekal dan berkembang lebih luas terutamanya di dalam bidang pendidikan, pertahanan, perdagangan dan juga pertukaran tenaga manusia. Kedua-dua buah negara melahirkan penghargaan tersebut semasa yang berhormat Pihak Orang Kaya Seri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara menerima kunjungan hormat daripada Puan Yang Terutama Ms. Tiffany McDonald, Pesuruh Jayatinggi Australia ke negara Brunei Darussalam. Majlis diadakan di bangunan Dewan Majlis. Juga hadir yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Pekerma Jaya Datuk Paduka Awang Haji Judin bin Haji Asar, Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis-Majlis Mesyuarat. Semasa perjumpaan ini, kedua-dua belah pihak menyentuh mengenai hal yang menjadi keprihatinan bersama, antaranya mengenai keadaan masa ini yang mencabar dalam menghadapi penularan wabak COVID-19. Kedua-dua belah pihak juga berharap keadaan mencabar ini akan mencapai penyelesaian dengan segera agar negara-negara dapat bergerak ke hadapan dengan lebih mudah dan efektif. Kedua-dua pihak mengongsikan maklumat mengenai parlimen di kedua-dua buah negara. Majlis Mesyuarat Negara akan sentiasa menjalin hubungan baik bersama parlimen-parlimen wilayah serantau dan antarabangsa. Penerbitan program AMBD Islamic Bills, AMBD iBills yang diperkenalkan oleh Autoriti Monetari Brunei Darussalam, AMBD, untuk membantu institusi-institusi perbankan di negara ini dalam menguruskan kecairan dengan lebih cekap dan berkesan. Pada masa yang sama, program tersebut dapat menambah pilihan instrumen money market bagi AMBD dan sektor kewangan tempatan. AMBD iBills yang julung kalinya dikeluarkan itu berdasarkan konsep syariah iaitu wakalah bil ujrah dan pertama kalinya digunakan bagi pengeluaran sukuk di negara ini. Majlis penandatanganan program AMBD iBills di antara AMBD dan bank-bank di negara ini berlangsung pagi tadi di Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Hadir yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah MBD. Yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, menandatangani bagi pihak MBD dan Haji Rokia binti Haji Badar pengarah urusan, manakala bagi bank-bank di negara ini ditandatangani oleh wakil masing-masing. Terdahulu Dayang Haji Rokiah binti Haji Badar dalam ucapannya berkata, dengan penerbitan MBD iBills, kadar yang ditawarkan akan menjadi sebahagian daripada benchmark yield curve bagi jangka masa pendek dan menjadi perangsang kepada pengeluaran instrumen kewangan yang lain di negara ini pada masa akan datang, khususnya bagi instrumen patuh syariah. Awang Mardini bin Haji Edi, pemangku penolong pengarah urusan operasi moneteri MBD, dalam taklimannya pula berkata, AMBD iBills mempunyai tempoh kematangan selama 2 minggu dan akan ditawarkan kepada semua bank yang berlesen di negara ini. Penerbitan pertama AMBD iBills akan dilaksanakan pada 22 Oktober ini. Selaras dengan objektif Pilar 1 dan Pilar 2 Brunei Darussalam Financial Sector Blueprint 2016-2025, FSBP MBD terus melaksanakan langkah-langkah bagi mewujudkan persekitaran kewangan yang kondusif dalam usaha berterusan untuk menyokong perkembangan kewangan Islam serta pasaran kewangan di negara ini. Perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Tidak ada kes baru dicatatkan hari ini. Dalam siaran akhbar, Kementerian Kesihatan juga memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan kekal 146 kes dengan kes yang sembuh seramai 143 orang.
Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020 iaitu 160 hari yang lalu. Jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan ialah sebanyak 5 kes. 361 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori manakala seramai 6,830 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac tahun ini. Dalam pada itu, 108 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 62,811 sampel. Bagi maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian seperti yang tertera. Belas premis perniagaan dikenakan denda kompaun keseluruhannya berjumlah RM3,200 setelah didapati tidak mematuhi arahan-arahan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Dapatan tersebut adalah hasil operasi Merati yang dijalankan oleh Unit Penguatkuasaan Kesihatan Kementerian Kesihatan dari 5 hingga 11 Oktober 2020 di premis-premis perniagaan di keempat-empat daerah. 132 premis termasuk masjid diperiksa di daerah Brunei dan Muara yang melibatkan kawasan Ong Sumping, Surusom, Gadong, Kiulam, Batu Satu, Jerudong, Brakas dan Masjid Kampung Sungai Besar. Sementara di daerah lain di kawasan bangunan komersial Pandan 7, Kampung Pandan B, bangunan Jaisa Pandan 5, bangunan komersial Pekan Seria dan Masjid Al-Mashhur Kampung Sungai Mau. Daerah Tutong melibatkan kawasan Kompleks Berjaya, Kampung Petani dan di daerah Temburong melibatkan kawasan Kampung Bokong dan Masjid Kampung Bokong. Antara kesalahan-kesalahan yang dikenakan denda kompaun ialah pengendali dan penyedia makanan, tukang gunting rambut serta establishmen kecantikan dan kesihatan tidak memakai sungkum muka, tiada penjarakan sosial dan tidak menggunakan kod QR berhal. Orang ramai terutama para pengurus dan kaki tangan premis-premis perniagaan sekali lagi diingatkan untuk mematuhi arahan-arahan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dan agensi-agensi kerajaan lainnya. Mereka perlu melaksanakan tanggungjawab sosial masing-masing dan membudayakan langkah-langkah pencegahan penularan COVID-19 di premis perniagaan. Orang ramai terutama para jemaah yang berada di kawasan premis masjid, surau dan balai-balai ibadat juga dinasihatkan untuk memakai sungkum muka dan mematuhi garis panduan yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Pengurus premis juga dikendaki untuk mendapatkan kod QR berhal yang khusus bagi premis-premis mereka dan mencetak kod QR dan diletakkan di kawasan yang mudah diimbas oleh pelanggan. Pengurus premis juga diingatkan untuk menggunakan aplikasi Premis Scan bagi memudahkan pelanggan-pelanggan yang tidak menggunakan aplikasi berhal di telefon bimbit mereka. Orang ramai boleh melayari laman sesawang Kementerian Kesihatan di www.moh.gov.bn atau Facebook dan Instagram Kementerian Kesihatan untuk mendapatkan maklumat terkini. Sebarang aduan atau laporan mengenai premis perniagaan yang tidak mengikuti arahan-arahan yang dikeluarkan, orang ramai boleh menghantar email ke health.enforcement@moh.gov.bn atau hubungi talian Darussalam 123. 6 buah keluarga mangsa kebakaran dan 77 buah masjid menerima sumbangan dari Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Pelancaran perkhidmatan di SD Inno Connect di Hasrat mampu menarik lebih ramai belia berminat untuk menceburi kerjaya sebagai pakar dan profesional keselamatan siber. Ikuti bahan-bahan berita mengenainya selepas ini. Enam buah keluarga mangsa kebakaran di daerah Brunei dan Muara dan 77 buah masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara petang tadi menerima sumbangan berupa kewangan daripada Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Majlis berkenaan berlangsung di Kompleks Bangunan Yayasan di Ibu Negara.
Penyampaian sumbangan berkenaan disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Bukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, selaku Ahli Lembaga Pengarah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah dan Pengerusi Jawatan Kuasa Meneliti Bantuan-Bantuan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Sumbangan berjumlah RM22,600 diterima oleh ketua-ketua keluarga mangsa kebakaran. Yang Berhormat juga menyampaikan sumbangan berjumlah RM81,700 kepada 77 buah masjid di negara ini. Juga hadir Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar Kementerian Pembangunan selaku pemangku pengarah urusan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Penubuhan Cyber Security Brunei atau Security Siber Brunei CSB sebagai agensi hadapan bagi ruang siber yang lebih selamat di negara ini akan menggalakkan lebih banyak agensi, organisasi dan pengguna untuk tampil dengan lebih inovasi dan terlibat dalam inisiatif-inisiatif ekonomi digital dengan lebih berkeyakinan. Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi berharap CSB akan menarik lebih banyak minat belia untuk menceburi karier sebagai pakar dan profesional keselamatan siber sekaligus mengukuhkan lagi transformasi digital negara agar lebih perkasa dan mampan. Berucam pada pelancaran DST Inokoneng petang tadi, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Mutalim bin Pihin Orang Kaiseri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof menjelaskan di peringkat serantau, kerjasama sekuriti siber dalam ASEAN ditingkatkan lagi bagi kesiapsiagaan dan kapasiti keselamatan siber. Sejajar dengan perkembangan serantau dan antarabangsa, negara Brunei Darussalam juga melaksanakan dasar dan inisiatif bagi kesediaan negara dalam keselamatan siber. Menurut Yang Berhormat, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi memberi keutamaan dalam memastikan keselamatan ruang siber negara. CSB telah memulakan operasinya pada 1 Ogos yang lalu. The CSB serves as the agency that monitors and coordinates national efforts. Menurut Yang Berhormat, CSB bertindak sebagai agensi yang akan memantau dan menyelaras usaha-usaha kerajaan dalam menangani ancaman-ancaman keselamatan siber serta jenayah siber. Ia melalui strategi-strategi, dasar-dasar dan rangka kerja yang mentadbir keselamatan siber yang digubal dan dilaksanakan dengan infrastruktur maklumat kritikal yang relevan CIIS sebagai elemen utama. Penubuhan CSB tepat pada masanya sebagai salah satu pemudah cara strategi utama dalam perjalanan transformasi digital ke arah menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara pintar. Cyberspace for the nation. The CSB is now carrying out 3 main services, namely BRUCET, which is the Brunei Computer Emergency Response Team, National Digital Forensic Laboratory, and the Cyberwatch Centre CWC. Pelancaran perkhidmatan tersebut menandakan satu lagi mercu tanda DST. Inokoneng adalah modul mudah digunakan dan platform pertukaran data yang selamat dan merupakan komponen penting kepada infrastruktur digital dalam usaha transformasi digital DST. Perkhidmatan tersebut menyediakan rangka kerja pemberian perkhidmatan untuk berkongsi maklumat yang betul dan pada masa yang sama melindungi maklumat dengan selamat. Antara yang hadir Yang Berhormat Dayang Nek Hafimi binti Abdul Hadi, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Projek penterjemahan buku-buku cerita bergambar dan kisah-kisah Brunei dalam bahasa Arab, kerjasama antara Pusat Sejarah Brunei dan Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa giat dilaksanakan. Dalam temu bual bersama RTB, Ketua Bahagian Penerbitan dan Pemasaran Pusat Sejarah Brunei menjelaskan penerbitan buku sejarah bergambar dan kisah-kisah Brunei dalam bahasa Arab merupakan salah satu projek di bawah memorandum persefahaman yang dimeterai bulan lalu. Dayang Hajah Fatimah binti Haji Talib menjelaskan melalui projek kolaborasi ini, ia dihasrat dapat membantu memberigakan cerita Brunei ke peringkat global khususnya negara-negara Arab. Objektif utama projek ini sebenarnya adalah untuk menambah bahan
bacaan dalam bahasa Arab untuk digunakan di sekolah-sekolah atau mana-mana institusi yang terlibat mengajar bahasa Arab. Dan di samping itu ia juga dihasratkan akan memperkayakan lagi kosakata mereka dalam bahasa Arab, menambahkan juga pengetahuan mereka dalam mempelajari cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Brunei lama. Okay. Dan oleh itu diharapkan ia akan dapat mengetengahkan dengan adanya cerita bergambar ini akan dapat mengetengahkan lagi cerita legenda Brunei ke peringkat global, khususnya ke negara-negara Arab. 3 buah buku cerita sejarah bergambar terbitan Pusat Sejarah Brunei yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab ialah As-Sultan Asy-Syarif Ali dan Usturah yakni Legenda Jong Batu yang ditulis oleh Dayang Kartini binti Haji Sapar dan Usturah Lumut Lunting hasil karya Dayang Nurdian binti Haji Misli. Empat orang akademik Fakulti Bahasa Arab UNISA bekerjasama bagi mempercepatkan proses penterjemahan. Mereka ialah Dr. Ahmad Asri Lubis, Profesor Madya Dr. Siti Sarah binti Haji Ahmad, Dr. Salah Sebuai dan Dr. Muhammad Alif bin Sismat. Buku-buku yang diterjemah diubah suai mengikut kesesuaian penggunaan bahasa Arab dan jalan cerita buku-buku tersebut. Memang diubah mengikut kesesuaian bahasa Arab sebab dalam terjemahan memang faktor ataupun elemen unsur budaya tu memang dititik beratkanlah sebab Melayu dengan bahasa Arab memang kadang-kadang ada yang dapat diterjemahkan, ada yang tidak dapat diterjemahkan. Biasanya ikut buku, jenis buku yang diterjemahkan. Tapi kalau untuk buku kisah-kisah Brunei ini, kami mengambil masa sebulan untuk menterjemah sebab ada 3 buku. Jadinya ditambah lagi dengan bacaan proof dan ada proses-proses editing. Jadinya mengambil masa beberapa bulan lah untuk menyiapkan keseluruhan buku itu. Sebelum ini, Pusat Sejarah Brunei dan UNISA telah melaksanakan pelbagai aktiviti antaranya program Perintis Pakar Sejarah secara berkala serta projek rintis penterjemahan dan transliterasi manuskrip lama di bahagian Pen Borneo. Pusat Sejarah Brunei dan UNISA juga telah bekerjasama dalam bidang penyelidikan, pengkajian, pendokumentasian, penulisan, penerbitan buku, manuskrip dan dokumen serta beberapa bidang lain yang berkaitan. Universiti Islam Sultan Syarif Ali UNISA menawarkan program Reskilling and Vivo 12 Hands-on Training Qualitative Data Analysis kepada pegawai-pegawai dan kaki tangan kerajaan atau bukan kerajaan, para belia serta orang ramai yang berminat untuk mempertingkatkan dan menaik taraf profesionalisme jawatan masing-masing. Bengkel antara lain bertujuan untuk memberikan gambaran keseluruhan mengenai perisian Enviva 12 dan membantu peserta untuk menganalisis projek penyelidikan secara kualitatif. Bengkel akan diadakan pada 4 dan 5 November 2020 di kampus UNISA. Pendaftaran boleh dibuat dengan menghantar email ke c4l@unisa.edu.bn dan membayar yuran sebanyak RM200. Tarikh akhir pendaftaran adalah tidak lewat pada 19 Oktober 2020. Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut, hubungi Dayang Nur Hizrah binti Muhammad di talian 2462000, sambungan 202 atau 204 atau email ke nurhizrah.muhammad@unisa.edu.bn atau c4l@unisa.edu.bn. Sebuah syarikat dan 4 individu dikenakan denda kompaun atas kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30 Bab 12-1-A dan Bab 12-1-D kerana membuang sampah seperti pontong rokok dan bekas barang binaan di tempat awam.
Dapatan tersebut adalah hasil pemantauan yang dijalankan oleh bahagian penguatkuasaan undang-undang Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan di sekitar kawasan Kampung Mengelait, Kampung Kulap dan Pusat Bandar Bandar Seri Begawan. Syarikat dan individu-individu berkenaan diberi tempoh 7 hari untuk membayar denda kompaun. Jika gagal, kes akan dihadapkan ke mahkamah. Sebarang aduan dan perkongsian maklumat yang berkaitan, orang ramai boleh menyalurkan terus ke talian Darussalam 123, email info@123.gov.bn, laman sesawang www.123.gov.bn atau WhatsApp 833 3123. Beberapa orang warga negara asing berjaya ditahan atas pelbagai kesalahan yang menyalahi Akta Imigresen Penggal 17. Penahanan mereka dibuat dari hasil pemeriksaan operasi Pompong JIPK 130-2020 yang dijalankan oleh bahagian penguatkuasa undang-undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Bandar Seri Begawan. Dalam operasi tersebut yang dijalankan kemarin, seorang perempuan warga negara asing ditahan untuk siasatan lanjut atas kesalahan di bawah Akta Peraturan Imigresen Penggal 17. Penahanan dibuat dari hasil pemeriksaan operasi tersebut yang dijalankan di sebuah pondok jualan di tapak projek Jalan Muara. Operasi yang sama juga dijalankan hari ini di 3 buah lokasi berasingan. Semasa operasi pemeriksaan pertama di sebuah rumah di kawasan Kampung Mata-Mata Gadong, seorang lelaki warga negara asing ditahan kerana gagal menunjukkan sebarang dokumen yang sah. Dalam pemeriksaan di lokasi kedua di skem Tanah Kurnia Raya Jati Kampung Mata-Mata Gadong, 5 orang warga asing ditahan kerana melanggar akta dan peraturan imigresen. Antara kesalahan mereka, gagal mengemukakan sebarang dokumen yang sah dan seorang warga negara asing tergolong di dalam senarai pekerja lari daripada majikan. Manakala satu keping pas khas telah dikeluarkan bagi tujuan melapor diri ke bahagian penguatkuasa undang-undang JIPK. Pemeriksaan di lokasi terakhir di rumah sewa Kampung Kilanas, 5 orang warga negara asing termasuk 2 orang perempuan ditahan. Antara kesalahan mereka didapati pekerja lari daripada majikan dan kesalahan tinggal lebih masa setelah tempoh pas imigresen mansuh. Juga ditemui barang-barang tegahan, beberapa jumlah karton dan paket rokok di dalam salah sebuah bilik sewa di lokasi tersebut. Kes tersebut diserahkan kepada Jabatan Kastam dan Eksaise Diraja beserta dengan seorang yang mengakui memiliki rokok tersebut bagi siasatan dan tindakan lanjut. Pasukan Polis di Raja Brunei meminta kerjasama orang ramai untuk mengesan seorang lelaki pekerja buruh warga negara Bangladesh yang dilaporkan lari daripada majikan. Khabirul Islam berumur 34 tahun memegang pasport bernombor EG065799. Sebarang maklumat mengenainya, hubungi Balai Polis Limau Manis melalui talian 268-3035 atau talian kecemasan Polis 993 atau mana-mana Balai Polis yang berdekatan. Simpang 301 Kampung Kapong dan kawasan sekitarnya akan mengalami pemotongan sementara bekalan elektrik esok 14 Oktober 2020. Pemotongan disebabkan kerja-kerja penggantian talian kawan atas dijalankan. Kita ikuti maklumat mengenainya.